Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. So in this video kita ada benda penting kita nak bincangkan, right? Iaitu kenapa bila kita rugi, right, kita jadi lagi rugi, right? Dan like always, benda yang saya nak share ni benda yang saya experience sendiri, right? So you guys boleh, tengok adakah benda tu you guys boleh, listen whether it makes sense or not, okay? So, before that, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada yang dah subscribe our channel, kepada yang support our channel. Okay guys, right, thank you so much. Kita dah reach 1000 subs. Alhamdulillah. Okay, right. Kepada yang belum subs, okay guys, if you want us to consistently, uploading videos in future, right, please support, because dengan benda itulah yang menyebabkan kita, lagi semangat nak keep on uploading videos, right? Benda tu yang memotivatekan kita, sebab kita nampak orang valuekan videos kita, okay? Right. So, seperti yang dah dijanjikan, right? Kalau kita berjaya reach 1000 subs, kita akan buat sharing session, right? Okay? Dan kita dah bagi tarikh semalam, right? Okay. Sebenarnya kita nak buat this week, right? Tapi as you guys can hear pun, suara saya ni masih tak betul sangat sebab saya pun sakit tekak apa semua. Right. Dan semalam kita bagi ni ada beberapa orang nak join. Okay, 120 orang dah vote. Diorang nak join, Alhamdulillah. Okay, so ada yang tanya, ramai yang tanya, sesuai tak untuk beginner? Okay, macam ni guys. Sharing session ni, okay, saya nak cakap lah, disclaimer like always lah, right? Saya dah confirmkan dengan confirmkan lah dengan remiser saya sendiri, right? Which is, dia pun dah lama berpengalaman sangat lah dalam dunia saham ni, right? Dan saya dah tanya, dia dah bincang, which boleh tak saya nak buat, as saya belum ada license lagi, right? We need to very clear on that, sebab with everything that going on with SC, right? Kan, benda tu, apa yang berlaku semua. Okay, we dah confirmkan dah, we dah clarifikan dah, which kita punya channel ni tak ada langsung kaitan dengan buy call. Benda tak boleh bila melibatkan buy call, sell call atau recommendation of stocks. Okay, selain daripada tu, kalau pembelajaran punya purpose, boleh. Bayar ke, tak berbayar ke, boleh. Sebenarnya, as long as pembelajaran punya purpose, we are very clear on that dah. Okay, kita dah tengok SC jawapan, right? Dan kita memang dah clear, kita dah bincang dengan remiser kita pun, right? So that is already clear on that. As long as sharing session kita tak ada buy call, tak ada sell call, tak ada masalah, insyaAllah, right? You guys doakanlah kejayaan kita, right? Dia sebenarnya bukan masalah jadi remiser ke tak, yang saya faham lah, right? Dia, even though you remiser pun, right, you tak boleh juga sebenarnya bagi buy call dengan sell call, right? So, benda tu je. Okay, as long as tak ada buy call dengan sell call, insyaAllah fine, tak ada masalah. Okay, right. So, kepada yang tanya beginner, sesuai join ke tak, insyaAllah sesuai. Kenapa, right? Kepada yang, okay, kenapa? Sebab kita nak cerita pasal general punya topik, insyaAllah. Okay, bukan, tak adalah lebih kepada technical sangat, apa ni ke blood pressure buying ke, tak ada sangat kot, right? InsyaAllah lebih kepada general, kenapa macam ni lah, benda-benda kita nak cerita. Kenapa bila dah rugi jadi lagi rugi, kenapa orang takut nak trade saham, kenapa, right? Yang dah terlibat pun dalam dunia saham setahun 2 tahun pun, insyaAllah ada manfaat, right? InsyaAllah ada manfaat. Macam saya pernah cakap, even though maybe you lagi hebat dari saya, you lagi banyak ilmu lagi saya, maybe ada something yang saya share, you boleh dapat, right? Tak ada masalah, right? Saya tahu ramai lagi hebat dari saya, ramai lagi, bagus lah in terms of skill dari saya, tapi maybe benda yang saya nak share tu boleh manfaat dengan you, why not, kan? Okay, dan boleh ajak sesiapa, tak ada masalah. Kalau you baru nak join pun group tu, obviously you kena join lah group tu, sebab link saya akan bagi kat group tu. Okay, saya akan tinggalkan link kat bawah lah. So, tak ada masalah, sesiapa je boleh join, right? Lagi muda lagi bagus, 12 tahun ke, adik you 15 tahun ke, join, right? InsyaAllah akan manfaat, tak ada masalah. Jangan talk mindset macam ni guys, right? Kepada yang terfikir macam, aku tak ada duit lagi lah. No, bukan, it's not about duit. Trust me. Ramai banyak, please trust me. Alright guys, kita nak terus cerita poin yang pertama. Tadi kita dah rekod juga, sebenarnya banyak saya dah rekod tadi, tapi disebabkan saya tersebut certain counter, okay, saya risau benda tu boleh jadi macam sell call pula, saya terpaksa rekod balik. Okay, banyak lama juga saya dah rekod tadi. Okay, tak apalah. Okay. Right, poin pertama adalah you bila jatuh tambah. Ni adalah poin pertama, dan ada dua keadaan, satu sesuai, satu tak sesuai, right? Saya dah cerita benda ni, you boleh tengok balik past video, sebab saya tak nak cerita banyak pasal bila keadaan sesuai. You boleh tengok video peluang ketika merah.
right? Ada video saya peluang kita kamera, nama tajuk dia. Okay, you guys boleh tengok on that. Tu adalah masa sesuai. Okay, saya cerita sikit je, fundamental bagus, right? Dia tengah uptrend tapi dia tengah buat high low. Benda tu adalah peluang untuk you tambah, right? Ataupun discount lah kira, right? Okay, yang tu you boleh refer. Okay, dalam keadaan ni kita nak cerita bila keadaan tak sesuai dan bila boleh menyebabkan you lagi rugi. Bila you tengah rugi, jadi lagi rugi, okay? Right, kita terus cerita, right? Like always guys, apa segala saya nak cerita ni, right? Ialah experience saya yang saya hadapi sendiri, yang saya dah pernah alami sendiri, okay? Right. Right. Resistant, okay, let's say. Okay. Right. Ya, okay, buat let's say lah dia buat okay, tiba-tiba muruh-musuh yang tajam contoh zap, contoh, okay? Right, you beli kat sini. Right? Area sini lah. You beli, okay? You beli area sini. Okay, ni adalah support you, betul? Betul? Right? Yang ni adalah support kedua you lah. Maksudnya kalau dia pecah ni, dia akan menuju ke sini. Betul tak kefahaman you macam tu? Ni adalah gap pertama, gap kedua. Betul? Right? Okay guys, sorry kalau tak cantik. Right? Okay, you beli area sini, betul? Ni adalah resistance tadi kan? Jadi support sekarang lah. Betul? Okay, bila dia pecah, zap, let's say lah, ni harga contoh, kita ambil 450 lah contoh. Okay? Right. Tiba-tiba jadi macam ni. Faham? Okay. Ni support. Right? Dalam keadaan ni, okay, ni kita nak cerita dalam keadaan tak sesuai bukan kita nak cerita in terms of investment. Investment maybe tambah semua. Saya tak nak cerita yang tu. Ni in terms of trading. Right? Trading. Saya tak nak cerita, saya tak nak tekankan investment tu sebab investment punya style lagi jatuh tambah, lagi jatuh tambah. Saham yang bagus semua. Ni saya tak nak cerita yang tu. Jangan salah faham, okay guys. Right? Bila dia jatuh macam ni, apa yang patutnya you buat normally? Kalau you lagi-lagi kalau you seorang trader. Ni adalah apa? Pintu keluar you, betul? Kalau jatuh bawah ni. So dekat sini, let's say lah harga 430 ke, apa patut you buat? Cut loss, betul? Right? Tapi dekat mana yang saya nak cerita tadi tak sesuai, you keep on tambah, right? Tambah. Okay, 430, dia jatuh lagi. Ni let's say 350 lah. Okay, ni support ni. Right? Bila dia jatuh, you tambah lagi 410. Jatuh lagi 400, you tambah lagi. You tambah lagi. Apa yang kefahaman you guys? Kefahaman saya sendirilah, dia buat uptrend kat sini. Right? Dia buat uptrend kat sini dan dia tak berjaya buat ni. Dia buat consolidation sini dan dia tak berjaya. You know, close atas tu, right? Dia pecah kat sini. Trendline dia lah, contohlah trendline dia somewhere here. Dia jatuh. Bila dia pecah trendline, bila dia pecah support, apa yang you faham? Dia akan beli support yang seterusnya lah. So, make sense tak untuk you nak tambah dalam keadaan kat sini, area sini? Dekat sinilah yang saya sendiri nampak mistake orang buat. Dia keep on tambah dalam keadaan harga tak make sense. Maksudnya harga tu tengah jatuh. Right, harga tu tengah macam ni. Okay, let's say lah kat sini kan. Ni tadi, okay, ni gap dia kan. Harga tu tengah pecah kat sini. Harga tu tengah macam ni. Okay, dia tambah kat sini. Jatuh lagi. Dia tambah lagi. Right, jatuh lagi. Nampak? Ni adalah antara mistake yang saya buat dulu. Saya sendiri buat dulu. Okay, average down dalam keadaan tak make sense. Right, dalam keadaan pecah support, dalam keadaan pecah trend line. Okay, itu poin pertama. Right, saya nak tunjuk contoh case tapi saya takut benda tu nanti jadi sell call, right? Nanti macam orang ingatkan kena jual. Tak nak. Okay, so saya terpaksa lah lukis macam ni je. Right, so saya harap you guys faham on that first point. Okay, right, before we jump into our second point, okay, saya nak ulas something guys. Lately ni saya nampak, maybe sebab dah ramai orang terlibatkan di dalam dunia saham. Okay, untuk saya sendiri tak salah you nak voice out kan opinion you, apa-apalah you nak cakap saham ni bagus ke saham tak bagus pun boleh beli je, tak kisah. Dengan syarat you dah pernah berjaya. Maksudnya you dah pernah buat benda tu dah pernah memberi you hasil. Okay, selama setahun ke contoh, right? Tak boleh lah sekali you untung, 2 kali you untung, tiba-tiba you nak share, macam tak make sense sangat lah, right? Belum konsisten lagi kira. Tapi kalau dah 3 bulan straight you profit, 6 bulan straight you profit, make sense lah untuk you nak share. The thing is guys, yang saya nampak lately ni, ada orang tanya dalam macam group ke, dia tanya lah macam saya beli harga ni, let's say dia sebut lah harga dia beli tu, counter apa tu dia sebut lah, right? Dia trader, dia cakap lagi, bukanlah, tak kisahlah dia cakap ke tak cakap lagi, dia tanya, dia beli 350, okay, apa nak buat sekarang, harga dah 320, 310, apa nak buat? Adalah yang komen bagus, tengok support, okay, kalau pecah support baru consider cut loss, okay, bagus lah, right? Tapi ada banyak juga komen-komen yang macam, saya nampak lah macam dia cakap, cut loss ni sebenarnya merepek, dia cakap berapu je cut loss ni, sifu-sifu yang ajar cut loss ni. Saya macam, right? Guys, cuba you fikir, kalau betul benda tu merapu, kenapa orang yang dah untung berjuta-juta yang memang konsisten, tak kisahlah modal banyak ke modal sikit ke,
yang dah betul-betul konsisten. Kawan-kawan saya sendiri boleh sampai start sikit dah setengah juta guys sekarang. Okay. Saya sendiri, saya tak nak cerita lah pasal saya sendiri kan. Bila saya cerita saya sendiri, alamak kan. Kenapa kalau benda tu tak make sense, orang yang buat benda tu, orang yang praktiskan benda tu lah kat loss tu berjaya. Cuma fikir. Kalau faham tak? So itulah saya cakap kan, berbahaya jugalah sebenarnya. Saya faham lah kenapa AC tak bagi buy call sell call apa benda semua ni. Benda-benda macam ni tau jadi. Macam orang yang belum ada lagi pun consistent profit cakap, boleh tambah je, keep on tambah. Jangan cut loss ni rugi. Nanti cut loss akan jadi rugi lah selagi tak jual. Yelah, kalau you fikir logik dia macam tu lah. Right? Selagi you tak cut loss, you tak relaxkan lagi loss you. You masih unrealized loss. Obviously kalau dia belum kena support, belum pecah support, tak make sense lah untuk you jual. Betul lah. Tapi kalau dah pecah support, downtrend lain, dia dah clear nampak dah sell signal. Kenapa you tambah lagi? Lepas tu dia cakap lagi cut loss ni merepek. For me, tak make sense. Right? Sorry, saya nak cakap sorry awal-awal kepada yang rasa memang cut loss tu, cut loss ni memang tak make sense pun. Okay, tu tak tahulah memang you dah berjaya ke dengan kaedah tu. Okay, I respect that lah kalau betul you dah berjaya. Right? Tapi kepada yang belum lagi ada konsisten, for me, bahaya untuk you voice out kan opinion you. Right? Nanti ada you kena fikir orang-orang yang baru ni dia join, ramai orang yang baru join. Right? Sejak PKP ni ramai yang baru join. Kesian lah kat diorang. Right? Kesian lah. Diorang mestilah akan percaya sebab you maybe dah lama sikit dari diorang. So, we need to be very careful. Saya pun sendiri dalam channel ni, saya tu lah, macam tadi kan, saya terpaksa rekod balik video ni sebab saya takut nanti ada yang salah faham. Even though maybe benda yang saya nak bercerita tu betul, tapi takut ada yang orang salah faham. Right? Benda tu bahaya. Sebab tu, before saya buat channel ni pun saya dah banyak kali dah saya consider betul ke aku nak buat channel ni. Aku baru dekat 2 tahun je ni. Ada orang ni dah 10 tahun, tapi disebabkan saya fikir maybe aku buat ni, aku share ni, even though aku tak berpengalaman sangat pun, even though aku share ni boleh manfaatkan seorang, 2, 3 orang, 4 orang, I'm very happy for that lah. Right? Macam contoh benda ni saya share, maybe boleh selamatkan orang lain. Right? Untuk tak tambah bila tengah jatuh, contoh. Right? That is reason besar kenapa kita buat channel ni. Okay guys? So tu first point kita. Okay, apa yang saya nak bincangkan point kedua ni ialah revenge trade, balas dendam. Right? Sebagai seorang trader guys, macam saya sebut tadi, saya sentuhkan, you need to know when to stop, when to rehat. Okay? Dalam keadaan you memang rasa market tak menyebelahi you tau, macam susah you trade ni pun. Okay, one of the skill is to know when to stop juga. Rehat dulu. Okay, rehat dulu. Reflect diri you sendiri. Kenapa tak jadi? Kenapa jadi? Sebab kadang macam saya pernah cakap pun, kadang bukan salah kita. Right? Kita dah plan baik dah. Macam contoh AA Mulus hari tu, saya tak anggap saya salah. Saya beli kat 96, saya cut loss kat 94, 93. Okay? Dan dia jatuh sampai sekarang dah 70% lebih. Right? Okay, for me make sense lah. Right? Okay. Macam saya pernah cerita kan, AA Mulus kan, counter lepas kan. Nampak? So, okay, I'm happy for that. Right? Tak adalah saya anggap benda tu salah. Right? Okay, apa yang saya nak cerita, dalam keadaan you rasa macam you dah buat salah, faham tak? Maksudnya, trade pertama you nampak you careless, you buat salah, dan you tak reflect pun lagi salah you masuk lagi counter kedua. Sebab you fikir, okay, aku dah rugi 500 ni, aku kena dapat 500 ni, sehari ni juga aku nak dapat 500, sebab sehari aku target 500. Right? Aku kena cover 1000, maksudnya aku kena untung 1000 lah untuk cover 500 tadi, untung lagi 500. Right? Apa nak jadilah, aku nak cover juga. Bila you buat macam tu guys, one, you akan buat decision yang tak baik. You akan buat bad decision, right? You akan terburu-buru. Maksudnya you akan macam, lagi satu dalam point yang sama juga saya nak tekankan FOMO. Okay, saya rasa ramai tahu FOMO. Fear of missing out trade. Apa maksud dia? You takut, maksudnya lagi-lagi kalau you ada banyak group kan, group cakap, okay, di next one ni nak meletup ni, okay, di next one ni nak pergi 5% hari ni juga, okay, paling-paling 5% lah dia pergi. Electronic nak pergi RM1 ni contoh, right? Bila you dengar benda-benda macam tu, you rasa macam, uish, you takut tau, aku kan tertinggal. Lagi-lagi you nampak sebelum tu, let's say lah hari sebelum tu, you nampak orang tu macam dah untung 500, 1000, 2000, 3000 kan, you macam, aduh mak ni aku tak boleh ni, semalam aku dah terlepas ni, aku kena juga ni. Bila you buat benda macam tu, lagi-lagi kalau you dalam keadaan loss lah, nak relatekan kepada point yang balas dendam tadi, you akan macam, okay, aku dah rugi tadi 500, aku kena ni, cover ni, dan aku tak nak ni miss peluang yang semalam aku dah terlepas ni. Masuk juga, right? Masuk, ikut orang lain masuk kan. Bila dalam keadaan tu guys, you akan, kenapa tak baiknya benda tu, right? You akan buat decision yang tak baik. Faham tak? Bila dalam keadaan terburu, kalau you tengok pun, contoh Zam Saham, coach saya sendiri, dia cakap buat kajian ni, masa yang terbaik untuk buat kajian ialah bila market tengah tutup.
even though you ni momentum trader ke apa ke, for me sendiri, yes, memang saya setuju sangat. Tak kisahlah investor ke, saya tak tahu lah investor sebab saya bukan investor, saya tak boleh nak cakap lah. Right, okay, trader ke, short term ke, long term ke apa ke, apa ni, masa terbaik ialah bila market tutup. Kenapa? You tak terburu-buru. Right, sejam, 2 jam, 3 jam. You ambil masa, you kaji, relax. Tapi bila market tengah buka, you takut tertinggal. Faham tak? Contoh macam elektronik. Okay, you akan kaji tu dalam masa 1 minit, 2 minit je. Right? Ini saya tak nak cerita lah kepada scalper ke apa ke, maybe diorang pengalaman banyak. Okay, ni saya nak tekankan kepada yang baru nak start. Okay, ataupun yang belum consistent profit lagi, yang belum pakar lagi lah. Right? Kepada yang pakar tu, okay, tak apalah, diorang dah ada teknik diorang. Okay, yang tu pun kebanyakannya diorang dah kaji saham tu, bukan tiba-tiba esok tiba-tiba diorang scalp, jarang lah. Yang saya nampak yang selalu berjaya pun diorang memang dah kaji saham tu. Even though diorang nak scalping pun, diorang dah tahu macam esok aku nak scalp saham-saham ni. Jadi yang dia dah kenal. Jarang lah yang saya nampak ada juga, jarang lah saya nampak tiba-tiba esok ada ni, you know, trade saham. Dia akan jadi macam, you tak kenal lah saham tu tau. You kena faham, satu, you tak kenal lah saham tu. Bila you revenge trade ni, ada keadaan you tak kenal sangat saham tu, faham tak? Macam tiba-tiba you tak pernah dengar apa elektronik, tiba-tiba you nampak elektronik nenek-nenek, you beli tiba-tiba. So sebab ada, you kena faham, ada setengah saham tak sesuai beli time breakout. You kena faham tu. Ada setengah saham tak sesuai beli time support. Itu benda yang memang penting yang kena faham. Alright? So you kena kenal saham tu sendiri sebenarnya. Pergerakan saham tu macam mana. Penting untuk saya, lagi-lagi kalau you trader. Right? So bila you revenge trade ni, you akan keep on digging yourself into a deeper hole lah. Maksudnya you dah rugi, you nak balas dendam lagi. Obviously second trade you tu akan jadi trade yang tak bagus, sebab you nak balas dendam dan you lost lagi. Apa yang agak-agak yang trade yang ketiga you akan buat? Sebab tu kadang-kadang sampai banyak order dibuat dalam satu hari tu. Okay guys, saya tahu you nampak kat sini 15 orders. Okay, Nakang ada yang cakap, habis tu you tu pun trade banyak tu 15 orders. Okay guys, 15 orders ni sebenarnya saya jual sikit-sikit, right? Saya jenis tak suka jual sekali gedebuk banyak. Okay, let's say lah saya ada 500 lot, saya akan jual 50 lot, 50 lot. Itu yang banyak orders ni. Tapi saham yang sama. Okay, takut ada cakap tu you beli 15 saham tu. Okay, right? Lagi-lagi kalau you baru, right? Fokus je guys, fokus. Right? Selagi tak kena cut loss, stay. Ada yang revenge trade ni, dia tak kena lagi cut loss, dia jual. Lepas tu dia pergi masuk saham yang tengah naik. Lepas tu saham yang naik yang kedua dia beli tu jatuh, dia jual. Dia jual je saham yang jatuh tu, saham kedua tu naik balik, dia beli saham ketiga. Faham tak? So dia akan jadi tak tentu lah dia. Orang panggil apa, tak tentu arah. Baik you fokus je, right? Kalau dah tak jadi, okay dah, right? You tahu dah hari tu you tak jadi dah. Okay, take your loss, reflect. Masalahnya you tak reflect lagi kesalahan saham yang pertama, you dah masuk saham kedua, which is lagi-lagi kalau you baru. Bahayalah benda tu. You tak tahu pun salah pertama you tu apa. Macam mana you nak belajar daripada kesilapan yang pertama kalau tiba-tiba you masuk balik kedua punya, ketiga, keempat, kelima, without belajar pun kesilapan you. Faham tak? So benda itulah saya rasa benda yang menyebabkan ramai trader dia dalam keadaan position rugi dan dia jadi lagi rugi sebab dia balas dendam, sebab dia mudah terpengaruh dengan orang lain, FOMO, ikut-ikut orang lain. Bila saham-saham yang dia tak pernah dengar pun dia masuk juga, tak kaji pun, tak tempat kaji apa pun masuk, right? Okay, benda itulah. Alright guys, okay, itu je dua benda saya nak share, right? Alright, so benda itulah yang saya nak share, okay, in this video, right? Hopefully ada value guys, right? Kalau ada value, kalau ada, you rasa ada orang yang boleh relate kan dalam keadaan ni, dia tengah cari kenapa dia lagi rugi, you boleh sharekan kat orang, right guys? Please guys, sharekan, jangan kedua ilmu. Kalau you ada ilmu guys, sharekan kat kawan-kawan, right? Hopefully kita punya community ni boleh beri manfaat kepada orang lain. Kepada yang belum sub, guys, please consider untuk sub di sana untuk supportkan our channel, right? Dan kepada yang nak join, sharing session kita next Sabtu boleh join. Saya akan tahu link Telegram kat bawah, you guys boleh join, insyaAllah sesiapa saja boleh join guys. Okay, I think that's it for the video guys. Thanks for supporting this channel guys. Thanks for watching this video. Okay, I'll see you in the next video. Bye.